Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara paparan hari ini, Bahang Tamasya Sukan Malaysia Sukma edisi ke-21 yang bakal berlangsung dari 17 hingga 24 Ogos ini semakin terasa. Dan petang ini berlangsung pelancaran Sukma edisi ke-21 Sarawak. Untuk perkembangannya langsung sama Buma Wen di Kuching. Silakan Buma. Baik, terima kasih Sahi. Sebelum itu kita ke perkembangan operasi mencari dan menyelamat mangsa bot karam di Sungai Baleh Kapit. Satu mayat telah dijumpai sekitar pukul 11 pagi tadi oleh orang awam. Walau bagaimanapun, Ketua Balai Bomba Kapit Timothy Barat memberitahu mayat tersebut masih belum dikenal pasti identitinya. Mayat telah dibawa ke Hospital Sibu untuk proses seterusnya. Walau bagaimanapun, pengecaman belum dapat dibuat dan pengesahan pun belum dapat dibuat. Itu info setakat inilah. Berdasarkan nasihat polis, mereka diminta untuk membuat pengecamannya. Tapi sebelum itu mereka diarahkan untuk membuat laporan polis, dan lepas itu prosedur polis akan membawa mangsa untuk pengecaman pada ahli keluarga. Petang Khamis lalu, sebuah bot yang dinaiki 5 individu terbalik lalu karam di lokasi Sungai Batam Baleh berdekatan jeti Sekolah Kebangsaan SK Lepong Baleh Kapit. Kejadian berlaku selepas bot malang itu melanggar air berpusa di sungai berkenaan. Operasi pagi tadi disertai 38 orang anggota terdiri daripada pihak polis, bomba Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, pejabat residen dan Lembaga Sungai-Sungai Sarawak. 4 mangsa yang hilang dalam kejadian bot karam itu adalah 2 anggota polis iaitu Sarjan Jonathan Lambert, 51 dan Konstabel Iskandar Zulkarnain Ibrahim, 27, manakala 2 orang awam dikenali sebagai Jack Balan, 45 dan Emerson John Nain, 47. Seorang lagi mangsa yang dikenal pasti sebagai Moses Ngoi berjaya diselamatkan orang awam yang menyaksikan kejadian tersebut. Baik, Bahang Tamasya Sukan Malaysia Sukma edisi ke-21 yang bakal berlangsung pada 17 hingga 24 Ogos depan semakin terasa. Baru sahaja selesai majlis pelancaran Sukma ke-21 dan para Sukma ke-21 di salah sebuah hotel di Kuching. Baik, kita berlangsung sahaja bersama Debbie Amadapadan untuk mengikuti perkembangan di sana. Debbie, silakan. Semangat perjuangan yang membara, kami bawakan anda suasana kemeriahan Majlis Pelancaran Sukan Malaysia Sukma bagi edisi ke-21. Sarawak sekali lagi menjadi tuan rumah bagi Sukma 21 ini yang akan berlangsung pada 17 hingga 24 Ogos ini. Manakala bagi para Sukma Malaysia pula akan diadakan pada 20 hingga 28 September depan. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah baru sahaja melancarkan Majlis Pelancaran Sukma edisi 21 ini bagi mewakili Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng. Untuk pengetahuan semua juga, Sukma kali ini agak unik dan sesuatu yang dinanti-nantikan untuk seluruh rakyat di Malaysia ataupun di Sarawak ini, kerana kali terakhir Sarawak menjadi tuan rumah adalah pada tahun 2017 dan Johor menjadi tuan rumah pada 2022 untuk edisi yang ke-20. Dan sekali lagi Sarawak diberikan kepercayaan untuk menjadi tuan rumah pada tahun ini yang akan berlangsung pada Ogos, pada bulan yang akan datang ini. Berbaki beberapa hari lagi, Sarawak akan menghantar lebih 1,000 atlet untuk merampas semula gelaran juara yang telah sekian lama yang diidamkan untuk menjadi tuan rumah. Dan semestinya dengan dipertandingkan 37 acara yang dipertandingkan pada kali ini akan memberi kelebihan dan persediaan demi persiapan sudah dilakukan oleh kontingen Sarawak untuk merampas semula gelaran juara, dan beberapa pingat emas dan para atlet juga sudah bersedia untuk dihantar memberi cabaran kepada kontingen-kontingen yang lain. Baik, untuk pengetahuan semua juga, untuk tamasya kali ini 8 bahagian di Sarawak iaitu di Kuching, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sibu, Mukah dan Bintulu, begitu juga dan di Miri akan diadakan beberapa acara yang akan berlangsung di bahagian tersebut bagi memastikan kemeriahan dapat dirasai oleh seluruh penduduk di Bumi Kenyalang ini, dan kecuali untuk acara berbasikal yang akan diadakan di trek di Semenanjung, itu saja. Baik, itu saja yang dapat saya kongsikan untuk acara pelancaran yang baru saja dilancarkan oleh Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan tadi adalah acara gimmick pelancaran logo, maskot, lagu rasmi dan juga
ke laman Sesawang Sukma Sarawak edisi 21. Semestinya seluruh rakyat di Bumi Kenyalang menghitung hari untuk menyaksikan lebih dekat lagi Sukma 2000 ke edisi ke-21 ini untuk tahun 2024. Baik, itu saja yang dapat saya kongsikan dari Kuching. Kembali bersama dengan Buma untuk perkembangan berita yang seterusnya. Silakan. Meriah dan semangat Sukma. Terima kasih Debbie atas laporan anda. Baik, kita ke berita seterusnya. Bahagian Limbang berpotensi sebagai pusat hub halal seperti di Tanjung Manis. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, industri halal boleh diwujudkan di bahagian utara negeri ini susulan potensi daerah Limbang dan Lawas sebagai pusat penghasilan pelbagai produk makanan tempatan. Menurut Dato' Amar Awang Tengah, ia sejajar usaha kerajaan memperkasa sektor perusahaan kecil dan sederhana PKS, pertanian, penternakan, perdagangan serta perniagaan. Kita mempunyai banyak bahan, ya. Dan apatah lagi kalau ianya dipatuhi dengan halal requirement itu, pensijilan ini pun mesti daripada authority yang ada. Beliau berkata kepada media selepas pelancaran Zon Halal Anjung Sari dan Medan Selera SEDC daerah Lawas. Dato' Amar Awang Tengah juga menyatakan Sarawak terus memperkukuh kerjasama dengan negara jiran Brunei Darussalam berkaitan pembangunan industri halal melibatkan penghasilan makanan berasaskan pertanian, penternakan dan PKS. Satu jawatan kuasa bersama antara Sarawak dan Brunei ditubuh bagi membincangkan pelbagai perkara yang memberi manfaat bersama. Ini termasuk perhubungan sosial, perniagaan PKS, pelaburan dalam mempertingkatkan perniagaan dan pembangunan rentas sempadan Sarawak-Brunei. Malah katanya, penubuhan Pejabat Perdagangan dan Pelancongan Sarawak di Brunei, STATOP, dijangka beroperasi tahun ini dan akan memberi manfaat kepada kedua-dua pihak dalam pelbagai aspek ekonomi. Sosioekonomi penduduk di Baram khasnya di Marudi dijangka akan berkembang dengan pelaksanaan pelbagai projek pembangunan termasuk pembinaan Jambatan Marudi. Sekarang, maka dengan ini saya juga merayu kepada semua masyarakat yang ada di Baram ini, terlebih lagi di N76, untuk memberi sokongan, dokongan dan support kepada wakil rakyat kita dan juga kerajaan Sarawak supaya kita dapat memohon lagi banyak peruntukan untuk menambah baik fasiliti atau prasarana yang ada di Marudi ini. Beliau menyatakan demikian selepas meninjau projek pembinaan Jambatan Marudi di Dataran Marudi di Marudi. Projek Jambatan Marudi dengan kos RM116.5 juta dijangka siap Jun 2025. Sementara itu, Ketua Masyarakat di Marudi bersyukur dengan rancangan pembangunan di daerah Marudi. Untuk kelak bila jambatan itu dah siap, ekonomi kita di daerah itu akan meningkat. Mungkin jalan kelak di padahal yang Muhammad Datuk tadi akan pergi ke Muluk. Mungkin Marudi jadi stopover. Tempat orang berhenti makan minum apa. Saya lebih ke rumah pandai itu tadi siang malam tu tadi dekat minda Kemiri ke Kadari Miri Mode Kemiri. Di mana sudah jembatan. Terima kasih engkau Datuk Penguang sudah dukul umos ngadu ke jembatan kita di Mode tu. When the bridge is complete, of course, they can get the benefit of the Marudi people because the outsider, they through the bridge, they easily go Marudi and go back at night time. So Marudi, especially. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Sahi, silakan. Baik Buma, terima kasih.